Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada hadirin yang sudi hadir dalam majlis forum yang bertajuk Kepentingan Memilih Pemimpin dalam kalangan mahasiswa pada hari ini. Sebelum saya menyerahkan majlis forum kita kepada panel pertama, izinkan saya untuk berikan definisi pemimpin. Pemimpin bermaksud orang yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin sekumpulan manusia atau sesebuah organisasi. Encik Aiman, bolehkah anda berkongsi kebaikan memilih pemimpin dalam kalangan mahasiswa? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada ahli panel dan juga moderator. Nama saya Muhammad Aiman bin Amiduddin Soeharto dan hari ini saya ingin menceritakan sebersedikit tentang kebaikan pemimpin di kalangan mahasiswa. Poin saya yang pertama ialah antara kebaikan pemimpin di kalangan mahasiswa ialah ia dapat menjadi persediaan mahasiswa untuk pilihan raya umum. Sebagai contoh, pilihan raya umum di kampus sebelum seseorang daripada mahasiswa tersebut ingin bertanding, mereka perlulah meneliti ataupun belajar tentang proses-proses ketika pilihan raya itu dijalankan. Hal ini mungkin boleh dijadikan kayu pengukur ataupun kesediaan mahasiswa dalam berpolitik, walaupun berpolitik di kampus tidak merangkumi keseluruhan politik itu sendiri. Poin saya yang kedua ialah antara kebaikan pemimpin dalam mahasiswa ialah menjadi wakil dalam satu kelompok masyarakat dalam menyuarakan pendapat mereka. Huraian saya ialah sebagai seorang pemimpin di kalangan mahasiswa, mereka sebagai satu kelompok masyarakat sebenarnya memainkan peranan penting dalam menyuarakan pendapat mereka dalam apa jua isu dalam dan luar negara berlandaskan bidang pengajian mereka. Di sinilah kita dapat lihat sebagai contoh peranan MPP sebagai pemimpin untuk membawa suara mahasiswa ke pengurusan tertinggi universiti dan memberikan pendirian atas beberapa isu penting kebajikan mahasiswa dari aspek material, nilai dan juga isu-isu kemasyarakatan dan negara. Poin saya yang terakhir ialah antara kebaikan pemimpin di kalangan mahasiswa, ia dapat menilai integriti seseorang dalam satu amanah. Saya sebagai kita yang telah disedia maklum, menjadi seorang pemimpin antara mahasiswa ini bukanlah perkara yang mudah. Ketika mereka yang telah mendapat jawatan tersebut, semestinya mereka akan diberi tugasan-tugasan ataupun amanah yang bukan sahaja susah, perkara itu tidak perlu diambil remeh. Sebagai contoh, seseorang itu sebagai pemimpin di mahasiswa perlulah mengambil cakna ataupun melakukan amanah yang telah diberikan dengan baik kerana ia dapat membentuk imej kita sebagai pemimpin dalam kalangan pelajar lain. Jika kita sebagai pemimpin tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut, kita boleh dinilai daripada orang lain bahawasanya kita ini tidak dapat menjadi pemimpin yang baik. Ia juga dapat memberi kita sokongan untuk memperbaiki diri supaya menjadi pemimpin yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Aiman di atas perkongsian itu. Cik Vanessa, bolehkah Cik terangkan kesan memilih pemimpin dalam kalangan mahasiswa? Seterusnya, saya, Vanessa dan Puan Tangiah akan menerangkan dua kesan positif dan negatif pemilihan pemimpin dalam kalangan mahasiswa. Umum mengetahui bahawa kepimpinan merupakan satu topik yang diminati kerana ia menyentuh kehidupan masyarakat tanpa mengira budaya sama ada masyarakat primitif atau sebaliknya. Ia juga diminati kerana kepimpinan membawa kepada konotasi kuasa, kedinamikan dan kejayaan individu dalam lapangan masing-masing. Baiklah, terdapat dua kesan positif dan dua kesan negatif pemilihan pemimpin dalam kalangan mahasiswa.
Bagi kesan positif pemilihan pemimpin dalam kalangan mahasiswa adalah dapat memberikan contoh-contoh yang baik dan patut diikut oleh mahasiswa yang lain, baik dari segi ucapan maupun tindakan-tindakan selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dikatakan demikian kerana pemimpin merupakan induk yang akan memberikan panduan atau tunjuk arah kepada para pengikutnya. Jadi, sekiranya pemimpin menjalankan tugas dengan baik, maka segala proses yang dirancang atau dijalankan akan berjalan dengan lancar. Selain itu, dapat membentuk disiplin dalam diri dan mengetahui tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seseorang individu telah memikul tanggungjawab sebagai seorang pemimpin, ia akan melatih individu untuk lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas serta amanah dalam setiap perkara. Bagi kesan negatif pula, ia akan menimbulkan konsep ketidaksamaan atau ketidakadilan layanan yang diberikan. Sebagai contoh, wujudnya layanan yang tidak adil dengan memberikan kelonggaran kepada rakan yang terdekat dan mengenakan kawalan yang agak ketat dan peraturan yang ketat terhadap mahasiswa yang lain. Selain itu, mewujudkan perasaan tidak senang hati atau tidak berpuas hati dalam kalangan mahasiswa. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya si pemimpin sedang melaksanakan arahan, lalu menyuruh mahasiswa lain untuk turut memberikan kerjasama, namun tidak lakukan, wajarlah mereka akan ditegur atau dimarah oleh beliau. Oleh itu, jelaslah ia akan menimbulkan suasana yang tidak baik antara pemimpin dan mahasiswa tersebut. Ia akan menimbulkan suasana yang agak tidak baik dan canggung. Para mahasiswa juga akan turut berasa tidak puas hati terhadap teguran yang diberikan. Baiklah, sampai sini sahaja penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Cik Vanessa. Seterusnya, Encik Nur Aiman, bolehkah anda kongsikan cabaran yang dihadapi dalam memilih pemimpin di kalangan mahasiswa ini? Terima kasih diucapkan kepada Cik Moderator kita pada hari ini, iaitu Cik Maziah Muhassanah. Jadi berbalik kepada tajuk kita tadi, iaitu kepentingan pemilihan pemimpin dalam kalangan mahasiswa. Jadi untuk memilih pemimpin semestinya ada cabaran-cabaran yang akan kita hadapi. Terutamanya kita sebagai seorang pelajar akan berdepan dengan cabaran-cabaran yang akan kita hadapi untuk memilih pemimpin dalam konteks MPP, iaitu Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi yang pertama ialah kita sebagai pelajar semestinya kita mahu memilih pucuk kepimpinan yang berjiwa besar. Maknanya pemimpin yang dapat memahami apa yang diperlukan oleh para pelajar baik di universiti ataupun di luar universiti. Selain itu, mereka mendengar suara dan keluhan yang diajukan dan dilontarkan oleh para pelajar terhadap segala permasalahan yang berlaku, terutama di universiti. Dan mereka juga dapat menyelesaikan segala masalah-masalah yang telah diajukan tersebut dengan sistematik dan teratur. Yang keduanya, cabaran yang akan dihadapi ialah untuk memilih pemimpin yang berkepribadian yang mulia dan memiliki khasiat yang terbaik. Sebagaimana kita tahu, pemimpin kita mahu, kita sebagai pelajar, kita semestinya mahukan pemimpin yang terbaik dalam kalangan yang terbaik, yang membawa aura yang positif setiap masa, tidak membawa sebarang perangai negatif seperti agresif. Kita mahukan seseorang yang membawa yang berperangai elok, bersasiah yang murni, bersasiah yang mulia. Jadi itulah orang kata tu sebagai cabaran untuk kita sebagai seorang pelajar untuk memilih pemimpin, untuk memilih kepimpinan dalam konteks MPP. Seterusnya, mereka yang menunjukkan kesungguhan apabila diberi tanggungjawab dalam mengendalikan sesuatu projek. Jika dia menunjukkan rekod yang baik, mungkin boleh memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita memilih mereka. Seterusnya, terakhir ialah memilih pemimpin yang cemerlang dalam akademik dan kokurikulum, iaitu mereka yang mempunyai semangat juang yang tinggi dalam bidang akademik, dalam bidang pelajaran mereka. Mereka tidak mengenepikan segala apa yang
wajib dilaksanakan oleh mereka, iaitu mereka belajar, iaitu mendapatkan keputusan yang cemerlang. Jadi apabila kita lihat individu tersebut bersungguh-sungguh dalam belajar, kita pun sebagai pelajar kita berasa yakin untuk kita memilih mereka, untuk kita menjadikan dia sebagai role model kita, untuk kita jadikan dia sebagai pemimpin kita. Seterusnya, mereka juga cemerlanglah kurikulum. Maknanya mereka tidak kira lah mereka menyertai pelapis ke atau sispa ke, tapi mereka menunjukkan komitmen yang tinggi dalam kurikulum. Jadi itulah sedikit sebanyak cabaran yang akan dihadapi oleh seorang pelajar untuk kita memilih pemimpin dalam kontes MPP. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Nur Aiman. Beralih kepada penerta akhir kita, Cik Wan Nur Hidayah, bolehkah Cik berikan kesimpulan berdasarkan forum kita pada hari ini? Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang dapat saya simpul dari bicara ahli-ahli panel yang lain ialah memilih pemimpin dalam kalangan mahasiswa ini amat penting dan wajib bagi kita untuk membenarkan mereka memilih pemimpin mereka sendiri. Seperti yang dibincangkan oleh saudara Aiman sebentar tadi, memilih pemimpin dalam kalangan mahasiswa ini mempunyai banyak kebaikan untuk kepimpinan Malaysia pada masa hadapan. Pada waktu inilah mahasiswa memahami erti kepimpinan yang sebenar. Jadi, mereka perlu belajar terlebih dahulu untuk memilih pemimpin yang tepat agar masa hadapan mereka tidak musnah. Pada waktu ini jugalah mahasiswa belajar untuk tidak termakan dengan janji-janji manis yang calon-calon pemimpin ucapkan. Ialah pengundi tidak mengenal pemimpin ataupun calon pemimpin secara personal dan menyeluruh. Jadi, mereka hanya mengenali calon-calon pemimpin ini melalui ucapan mereka sahaja. Untuk menilai mereka selepas mereka menjadi pemimpin, ianya sudah terlambat. Walaupun memilih pemimpin ini merupakan satu cabaran yang sukar kerana kita tidak tahu siapa yang memang layak untuk menjadi pemimpin kita. Jadi jadi mahasiswa haruslah menganggap ianya sebagai salah satu perjalanan kehidupan yang sebenarnya harus semua harunginya. Akhir sekali, saya berharap agar kepimpinan Malaysia memberi peluang kepada mahasiswa-mahasiswa untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Wan di atas kesimpulan itu. Maka dengan kesimpulan itu tadi, dengan ini majlis forum kita pada hari ini akan melabuhkan tirai. Saya memohon maaf atas kesalahan tutur kata sepanjang majlis ini berlangsung. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.